Jin itu ada 3 golongan. Yang pertama yang bersayap terbang di atas udara. Yang kedua ular dan kalajengking yang menjelma. Yang ketiga berpindah randah. Itulah saka. Kamu dengar khutbah yang aku nak baca? Wahai golongan jin. Tak nak dengar, tengok ditutup telinga. Aku nak baca khutbah ni. Jin kadang-kadang tertarik dengan manusia kerana manusia ini special di mata mereka. Luahan jiwa itu berbeza, ada yang diuji dengan pelbagai masalah, mungkin kewangan, mungkin cinta, tapi kali ini berbeza kerana ujian itu berbentuk sihir, yang mana sihir ini kita tak pasti bagaimana ia hadir, mungkin kerana kedengkian ataupun faktor lain, dan yang paling terisau mungkin kerana faktor saka yang membelenggu kehidupan. Ada yang merintih, ada yang menangis, ada yang nak meluahkan. Kadang-kadang luahan itu tak dapat diceritakan kerana orang tak faham, jadi terpaksa menggunakan hal-hal yang lain. Ada yang mencari bomoh, dan itu adalah satu hal yang khurafat kerana kita syirik. Mungkin ada bomoh yang sesat. Yang sebaiknya kita kembali pada Allah, yang ini perubatan Islam yang menggunakan ayat Quran sebagai sumber dan rawatannya. Dan ini antara yang diuji. Mereka tak dapat ceritakan kepada orang, orang tak faham. Jadi terpaksa diluahkan dengan sesuatu yang amat menduga perasaan. Ada yang datang seperti harimau, seperti naga, seperti buaya. Semuanya kerana beban perkara silam yang membelenggu kehidupan mereka. Ini antara yang berlaku, rawatan demi mengeluarkan luahan jiwa mereka. Buka silat, nak tengok kehebatan kamu. Tengok stroke boleh bergerak. Dia kena stroke sebelah, tapi tengok. Boleh bergerak elok. Cuba Ustaz, langkah ni sebuah nak tengok. kita panggil apa Ustaz? Saka ke apa? Harimau. Okey, tengok tangan dia macam harimau. Sila. Okey. Hanya kena ayat Quran saja dah macam kena asid. Inilah kita tengok betapa mukjizatnya Al-Quranul Karim dalam segi perubatan Islam. Yang mana kadang-kadang stroke orang yang di luar sana, jangan ingat kamu lumpuh. Ini pun stroke. Tengok dengan izin Allah boleh bergerak. Kiri kanan dah boleh bersilat. Kerana apa? Dia dalam inna syaitan yajri min bani adam majrad dam. Iblis itu berjalan dalam darah manusia melalui liang-liang darah. Sel-sel apa nama saraf-saraf kita. Saya bersama dengan Encik Abu yang datang untuk mencari solusi kepada masalahnya. Jadi kalau ikutkan tadi, sekarang ini bila saya temu bual Encik Abu dengan apa yang berlaku kita dirawat tadi, ternyata berbeza. Encik Abu tadi nampaknya macam seekor haiwan. Jadi pernah tak ada terjadi sebegini sebelum ni di rumah ke, ataupun orang perasan, orang cerita ada pergerakan haiwan ketika tiba-tiba mungkin diganggu jin tu? Tak pernah? Biasanya waktu dalam perubatan selalu begini. Musim-musim macam ada perubatan gini. Kalau macam yang biasa, macam kita tidak ada yang macam ada reaksi yang macam yang tadi itulah. Kalau ikutkan sejak bila rasa terganggu sebegini? Ini sejak 2010. 2010. Masa tu apa terjadi? Ada mimpi ke macam mana? Mungkin dulu musim tu pernah kena sihir. Kena sihir. Sihir tu dijangkakan sebab apa? Perniagaan ke, pencapaian ke apa? Itu tak tahulah, sebab mungkin ada orang sakit hati kita. Okay. Baik, Ustaz mungkin dapat kongsikan yang mana yang paling banyak membelenggu, sama ada sihir yang dihantar akibat demikian ataupun saka yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu. Okey, terima kasih Fitri. Satu persoalan yang cukup baik. Kalau tanya saya soalan itu, kedua-duanya sama naik. Yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, bila melibatkan saka, 7 keturunan. Tok nenek dulu buat perjanjian dengan jin iblis laknatullah supaya menjaga anak cucu beliau sampai 7 keturunan. Ada yang tak kahwin, ada yang sakit misteri, ada yang macam-macam. Ini yang menjadi masalah. Maka benarlah sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jinnu salasatu asnaf. Fasinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayatun wa kilab, wa sinfun yahiluna wa yaz'anun. Jin itu ada 3 golongan. Yang pertama yang bersayap terbang di atas udara, yang kedua ular dan kalajengking yang menjelma,
Yang ketiga, berpindah randah. Itulah saka. Jadi saka ni ada tanda-tanda dia, kita akan bagi tahu selepas ini. Dan sihir pula. Sejak kebelakangan ini, Fitri, banyak aduan-aduan jiwa yang melibatkan sihir. Terutamanya sihir terbahagi kepada 9, sihir perceraian rumah tangga, sihir perniagaan, banyak sihir. Tapi yang saya jumpa sejak mutakhir lepas PKP ini, orang boleh berniaga balik, menyebabkan sihir itu tumbuh balik. Ramai orang yang tutup kedai, kedai buka kata tutup, pekerjanya berkelahi sama sendiri, makanan cepat basi berulat, nasi yang dimasakkan itu tak sampai sehari dah basi. Itu tanda-tanda misteri yang berada dalam sihir perniagaan. Bau buruk, makanan cepat basi. Bukan lagi basi, bau buruk, bau macam mayat. Sihir. Bau. Catering kahwin ke? Iya, memang saya buat catering. Tapi itulah yang tahun lepas tu, itu lalat 10,000 datang. Besar-besar gini. Iya. Lepas itu makanan tu bau buruk, Ustaz. Yes, ada rusak terus makanan orang. Jadi persoalannya, adakah sihir ini wujud ataupun tidak? Yes. Saya, bidang saya tahulah. Bagaimana permintaan orang terlalu ramai. Yang pergi berkunjung ke klinik saya, ribuan orang satu hari. Yang mana hospital tolak, tak ada penyakit. Yang mana hospital kata, you balik bubat kampung. Maka itulah penyelesaian kita cari, pendekatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah. Sama saya sekarang ni kan macam ada sakit-sakit. Dari sebelah kiri, sebelah kanan ni sakit. Lama sudah? Ada baru sebulan gitu lah. Betul. Apa nama ni, semayang berdiri ke atas kursi? Boleh lagi sekarang berdiri. Okay. Tapi kalau bersilap gitu kan banyak. Susah. Mimpi apa tu? Mimpi kadang-kadang kena bawa pergi pergi tempat tanah-tanah kotor, macam tu. Mimpi lama tempat. Sudah? Ya, lama sudah. Ada sakit-sakit badan, lengur-lengur sendi? Sakit badan juga. Dalam kes sihir ataupun mainan jin ni semua, kalau berlaku hal yang menakutkan ada yang rasa macam mungkin alat sulitnya hilang, ataupun tumbuh di tempat lain, bermaksud yang tak terjangka di akal. Ini banyak berlaku. Sejenis sihir pada zaman British yang masih berlaku zaman sekarang ni pun di satu negeri, di satu daerah. Saya tak mau sebut negeri dan daerah mana. Sihir ini dibuat pada British ketika itu British memperkosa anak-anak dara di kampung tersebut, menyebabkan orang kampung tu sihir British sehingga kemaluannya berpindah ke dahi, ke bawah ketiak, ke dada dan sebagainya. Ini berlaku, namanya bitas. Sihir ni namanya sihir bitas. Kena berhati-hati kerana ada yang saya temui perkara-perkara seumpama ini. Maka sihir ini terlalu sukar untuk diubati. Jadi persoalan Fitri, masih ada dah sihir itu? Yes, jawapan saya masih ada sihir itu dalam masyarakat kita, tapi cukup jarang sekali yang kita temui. Dan tadi kita sebut tentang saka Yes. Kalau saka ni kita kadang tak tahu. Hanya diberitahu oleh mungkin ibu saudara yang mungkin ketika ibu kita terpilih. Jadi ada yang tolak-tolak tak nak. Jadi kita yang dapat. Macam mana itu boleh berlaku dari segi pewarisan saka itu? Okey. Pewarisan saka boleh berlaku dengan beberapa faktor. Sebelum tu kita kena kenali apa itu saka. Perjanjian untuk nenek moyang kita dulu dengan jin laknatullah untuk mendapat kekuatan, penjagaan, kecantikan, kebudayaan dan sebagainya dengan syarat-syarat yang tertentu, biasanya 7 keturunan. Suara lelaki, perempuan banyak. Dengan suara. So bercakap dengan suara dia. Ni dia panggil hawatif, dengan suara. Suara tu kata apa? Macam-macam. Ada dia maki hamun Tuhan tak? Kadang dia suruh sembahyang, kadang tidak. Kadang-kadang suara itu, ada suara ini. Suara lelaki perempuan semua ada. Tua muda. Saya kadang-kadang bimbang, risau, stres, yang tanpa sebab, nangis tanpa sebab. Jadi saka baka ni boleh berpindah dengan 3 keadaan. Yang pertama, sekiranya anak cucu ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati. Dia dulu panglima, orang silat, tok bomo, tok bidan, orang kuat, belum mati, tok dia kata mari salin ilmu aku ni. Aku dulu duduk kat kampung ni hebat, jadi pengulu jaga kampung, benda ni lah ilmu ni duk jaga. Ilmu salin. Hei Bambang tu, hei Bambang ni, marilah bersama aku jaga anak cucu aku, kampung aku. Kita salin, dia mati, saka tu akan cari penyalin tersebut. Yang kedua, sekiranya anak cucu tersebut tinggal bersama si mati masa dia hidup. Tadi Ustaz ceramah tadi kalau
sembahyang lupa rakaat. Selalu Lupa rakaat. Selalu lupa ke? Ya. Bukan apa ni berzikir makan tu. Apa ni tu. Ada sakit-sakit badan lengan-lengan sendi tak? Kadang-kadang ada. Okey. Balah pergi ambil air kat luar. Isteri dia ni susah mau tidur. Kadang-kadang. Ya, dia ada garang tak marah-marah? Ya. Okey, beres. Pergi ambil air kat luar, masuk dalam. Mewakili isteri sekali lah. InsyaAllah. Yang ketiga, sekiranya mana-mana anak cucu ada menyimpan mana-mana barang peninggalan si mati, seperti kerih, lembing, tombok, rantai, gelang, subang, terutamanya baju si mati. Sebab tu hukum kita pakai baju orang yang telah mati, hukumnya makruh. Itulah bendanya, takut teringat pada dia. Itu yang menjadi makruh. Jadi itu semua perpindahan saka boleh berlaku. So jangan biarkan diri anda diselubungi saka. Dengar tips-tips yang saya bakal terjemahkan, yang saya bakal utarakan dalam rancangan ini, insyaAllah. Ini tangan pun satu hal ni. Azan, tengok tangan tu, syuting tangan dua-dua. Azan. Naik benar. Bila masa saka itu dibuktikan mungkin ada gangguan ataupun dia rasa macam ialah banyak tanda-tanda saka di berlaku, yang paling asas sekali kalau kita rasa okey ini ada saka, macam mana? Okey. Mudah saja. Yang pertama, nak kenal orang itu ada saka ataupun tak ada, jika dia berjumpa dengan perawat, saya lah sebagai contoh, dia tak boleh tengok mata saya. Dia nak berpaling ke lain, dia nak bertepik, dia nak menangis, dia nak lari, nak mengganah, histeria dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya orang tu mari mengadu pada saya, dia sentiasa migraine. Sakit kepala, dah makan ubat tahan sakit, makan ubat sakit kepala pun tak tahan juga. Itu tanda-tandanya. Dan yang ketiga, sekiranya dia nervous tanpa sebab. Pergi hospital dipanggil anxiety. Berdebar tanpa sebab. Dan seterusnya, orang yang ada saka ni juga kita boleh dikesan sekiranya bangun tidur pada waktu pagi ada kesan-kesan lebam pada tubuh. Jangan main-main dengan lebam tubuh. Sebab tu orang tua-tua dulu kata ditokok hantu, digigit hantu. Yes, bagi saya ada kebetulannya. Dan seterusnya, orang yang ada saka ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling clear kita boleh tahu rumah dia nampak kelibat. Kat tangga, kat bilik air, kat store, dengar orang panggil, ketuk pintu atas shilling. Walaupun bagi salam, itu suara. Dan seterusnya, orang yang ada saka ni dia kena satu penyakit bisikan, yang mana hospital sebut skizofrenia, yang boleh membawa pada pembunuhan, yang boleh membawa kepada maroyan dan sebagainya. Ini tanda-tanda jelas orang yang ada saka. So kepada mereka yang ada tanda-tanda ini, tolonglah scan diri anda, tolonglah buang saka baka ni. Saya takut kesan dan akibatnya terlalu dahsyat. Macam harimau lapar. Ada yang mengadu dia dah buat semua solat 5 waktu, puasa, berwuduk, tetapi mengapa sihir tu masih lagi dapat singgah ke tubuhnya? Okey. Itu satu soalan yang bagus. Kadang-kadang dia dah sembahyang tahajud, baca Quran, buat amalan-amalan yang baik, dah berubat pun tiba-tiba masuk balik. Ini pertahanan diri kita yang lemah. Kerana kita manusia. Wa iza sumiyal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Apabila dinamakan manusia, kita tidak sunyi daripada lupa dan melakukan kesalahan. Masa kita lupa, itu jin masuk. Masa kita buat salah, itu jin menyerang kita. Jadi, kepada mereka yang ada penyakit ini dah berubat, yang pertama, benteng yang pertama ialah sabar. Wa basyiris sabirin, Allah sebut. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Yang kedua, waxing untuk alam menghalangnya, anda menghalangnya ialah redha. Yes. Redha, macam kita tepuk debu kat sejadah lah, bukan kita benci sejadah, tapi Allah nak bagi sesuatu pada kita. Yang ketiga, dalam hati orang yang kena sihir ini, tolong jangan ada negative thinking. Orang ni buat aku, orang ni buat aku.
untuk bomoh pula kata orang ni buat. Jadi kita berserabut dengan tuduhan-tuduhan liar, kita berserabut dengan su'uzzon. Dan orang yang kena sihir, saya mengajak ubat sihir yang hebat ialah husnuzon. Berbaik sangkalah dengan Allah, berbaik sangkalah dengan manusia. Walaupun orang tuduh, kita cuba menafikannya, kerana itu adalah ubat yang hebat. Dan orang yang kena sihir juga, jangan lupa untuk memulihkan anda surah Yunus ayat 1 hingga 83. Balik rujuk, insya-Allah ayat ini menjadi vaksin untuk anda. Apabila dia berlembu dengan gangguan jin dalam bentuk yang kita tak faham, mungkin sihir ataupun saka ataupun khianatnya yang datang dalam bentuk sebegini, pasti yang mengganggu kehidupan seharian. Mungkin ada yang mendengar bisikan, mungkin ada yang tak dapat fokus pada kehidupan, mungkin ada yang tiba-tiba lemah semangat ataupun diuji macam-macam perkara yang menyebabkan mereka ini terganggu kehidupan, akidah terganggu, ibadah terganggu, dan semua perkara terganggu hanya kerana berada di alam gaib ataupun diuji dengan musibah yang sebegini. Baik, salah seseorang yang datang mendapatkan rawatan pada hari ini, yang saya kenali hanya sebagai Puan A. Di Puan A, kalau dapat diceritakan apa sebenarnya gangguan yang dialami? Pertama, tahun 2006 saya mimpi kena bagi tanah dari nenek moyang saya. Oh, mimpi. Dari mimpi. Saya mimpi dibagi tanah warna merah, dan selepas itu saya pernah sakit. Saya punya sakit yang pertama tuh saya sentiasa takut mati. Okey. Sentiasa takut mati. Lepas tu anxiety. Bila sudah macam tu, selera makan tiada, pergi kerja pun macam. Ada nampak rasa macam bayang ke, rasa gerun ke macam mana? Dia rasa macam ada kadang-kadang dalam bisikan ke atau lembaga. Lembaga. Itu satu lembaga, kemudian dalam mimpi. Okey, cuba mengucap sebut Allah. Allah. Tengok dia pegang lidah sampai pendek nak sebut lidah. Takut nak mati kat kita macam ni lah nak sebut Allah. Okey, bila seseorang itu susah untuk menyebut nama Allah, maka kita bacalah satu doa, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan untuk dia mengucap sebut nama Allah dan jangan kamu susahkan. Dan masa inilah kita nak baca satu doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Leraikan ikatan yang ada pada lidahku. Apa dia? Ni ikatan lah ni. Susah nak sebut Allah. InsyaAllah lepas minum air ni dia boleh sebut nama Allah. Ustaz, mungkinkah kita juga menjadi jin tertarik? Mungkin diri sendiri ataupun rumah ke? Rumah-rumah yang mungkin menjemput jin ke ataupun macam mana? Okey. Jin kadang-kadang tertarik dengan manusia. Kerana manusia ini special di mata mereka. Yang kedua, jin minat pada seseorang itu sekiranya orang itu ada saka. Dah ada network dia dah. Anytime dia boleh masuk. Yang ketiga, jin suka pada seseorang sekiranya jin itu disuruh masuk dalam seseorang itu, namanya sihir. Yang keempat, jin juga berminat kepada seseorang lelaki ataupun jin berminat kepada seseorang perempuan. Jin ini dinamakan jin asyik. Jin asyik ni dia tengok Fitri sebagai contoh. Jin ni kata, oh handsome Fitri ni, aku nak berkawan dengan Fitri ni, aku nak buat biar dia bercerai, aku tak nak dia kahwin lagi, biar dia berdamping dengan aku. Dalam tidur dia mari tidur bersama kita, kita bersama dia dalam tidur. Itu namanya jin asyik. Itu antara faktor-faktor jin menyukai manusia, dan kadang-kadang manusia itu sendiri pergi cabar dia. Contoh, naik atas gunung Kerian, nak syuting, nak cari hantu. Benda-benda seumpama ni jangan. Kerana Rasulullah menyebut wala tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak tengok musuh. Ni kita nak syuting pula. Allah buat tak nampak dah jin bila kita nak pergi tengok buat apa? Nak cari buat apa? Jadi penyakit bagi kita. So jangan mencabar mereka, jangan bermulut lancang, kerana jin terlalu seronok, jin terlalu berminat mereka yang mencabar mereka. Dia nak uji. Peringat. Jadi di alam gaib kita ada ilmu juga ya, untuk santuni ilmu tu. Tak boleh kita sonok-sonok. Tujuan untuk kita buat perkara yang tak diingini. Baik Ustaz, jadi orang yang diuji dengan sihir, saka semua ni, tadi Ustaz sebutkan tentang redha. Yang kedua, kena tahu dengan siapa dia mengadu. Mungkin kalau salah bomah pula kesempatan untuk merogol, ataupun nanti berlaku pecah belah dalam masyarakat kerana ada tuduhan, ataupun makin bertambah pula ilmu hitam disuruh memakai hal-hal yang tak azimat sebagainya. Okey, yes Fitri, satu benda yang bagus.
Nasihat saya kepada mereka yang terkena penyakit misteri ini, macam Fitri kata tadilah, ubat yang hebat redha, bersangka baik. Jangan tuduh orang tu orang ni, kerana boleh memecah belahkan masyarakat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Matlamat iblis dicipta untuk memecah belahkan manusia. Kalau berlaku pertuduhan, yang pasti orang yang kena sihir itu akan cari orang yang kena tuduh. Orang tu tak tahu apa pun, tiba-tiba kita pergi cari satu suasana yang tidak cantik berlaku dalam masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena ingat kepada mereka yang kena sihir di sana, carilah tempat mengadu yang betul-betul kita boleh minta tolong. Pertama, tempat mengadu yang dekat ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fatihah yang kita baca 17 kali sehari itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah tempat aku sembah dan tempat aku mengadu. Dan Allah jawab dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang bermaksud, apabila hamba bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat dengan mereka, aku terima doa mereka, dan berdoalah kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan makbulkan. So carilah perawat-perawat Islam, kerana sekarang ni Fitri, perawat Islam tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Setiap lorong perumahan ada saja perubatan Islam. Saya takut anda tersalah pilih. Saya takut anda kena potong 18 kerat sekali lagi. Apa yang berlaku dulu berlaku. Ini yang saya takut. So, cari. Yang pertama sekali nak cari petuanya macam mana, kamu study dulu background Tok Bomo tu. Tok Bomo ni dah jenam, baca Quran pun tak boleh, perubatan Islam ke? Ya? Yang kedua, suasana rumah Tok Bomo tu macam mana? Ada tengkorak ke? Masuk ada kepala gajah, ada kepala rimau dalam rumah, kita nak berubat ke? Yang ketiga, tengok Tok Bomo tu tutup aurat ataupun tidak. Yang keempat, tengok jampi Tok Bomo tersebut, adakah ayat Quran, adakah mambang tu mambang ni. Itu semua diguna pakai dalam penilaian SOP untuk kita mencari bomo-bomo ataupun perawat-perawat yang boleh kita dekati kerana dia boleh menolong kita. Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk insan-insan yang diuji dengan sihir, saka dan seumpamanya. Kerana anda dikalungkan dengan pelbagai hikmah, keimanan, kesabaran dan ketakwaan. Semoga yang indah dan terbaik untuk semua, dan semoga ini asbab untuk ke syurga dan mendapat rahmat ilahi.